Bahrul Madi jilid 3. Muka surat 237. Muka surat 237. Kita masuk satu bab baru. Kata dia bab ma jaa fi siwak wa tib yaum al-jum'ah. Iaitu bab yang datang pada menyatakan bersugi ataupun gosok gigi dan memakai bau-bauan pada hari Jumaat. Kita nak tengok malam ni satu bab orang Islam dituntut, orang Islam disuruh supaya bila tibanya hari Jumaat, sebelum turun ke masjid nak pergi sembahyang Jumaat, sebaik-baiknya bersih diri dulu. Bersih diri ini melibatkan gosok gigi, mandi dan memakai bau-bauan yang wangi. Kata dia, ketahuilah saudaraku, pada hari Jumaat itu berbagai-bagai sunnah dilakukan dan diperbuat akan dia dan jangan ditinggalkan dia. Itu dia. Dia bagi ingat kat kita, dia kata hari Jumaat ni tuan-tuan, kita duduk dengar khatib duduk sebut dalam khutbah dia kan. Tentang hari Jumaat ini, Sayyidul Ayyamil Usbuh, adalah hari yang menjadi penghulu kepada segala hari. Dan kita dah dengar dah banyak dah khatib duk baca cerita pada hari Jumaat lah Allah ciptakan Adam, pada hari Jumaat lah juga Adam dikeluarkan daripada syurga, dan disebut oleh alim ulama bahawa Allah akan pilih hari Jumaat untuk dijadikan hari dikiamatkan dunia dan sebagainya. Hari Jumaat ni terlampau banyak kebaikan dia. Sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak yang Allah janjikan pada hari Jumaat, maka orang Islam disuruh supaya dia tunjuk yang dia ni memeliakan hari Jumaat. Di antara tanda yang dikatakan kita ni memeliakan hari Jumaat ialah kita mandi bagi bersih diri, kita potong mana-mana benda yang suruh dipotong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pakai bau-bauan supaya kita wangi, dan wangi kita menyebabkan orang yang ada keliling kita jadi selesa. Dan suka kita ingat bahawa alim ulama dulu amat mengambil berat tentang benda ini. Kita kena ingat benda ni. Alim ulama dulu, start daripada sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, sampailah kepada alim ulama, orang-orang yang hebat-hebat dari segi ilmu, dari segi amalnya. Depa benda-benda macam ni depa sangat-sangat jaga. Benda yang kita pandang kecil dipandang besar oleh orang-orang yang besar-besar ini. Baik, dia kata maka iaitu ada tersebut dalam hadis. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan 'alal muslimin an yaghtasilu yawm al-jum'ah. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayogia akan sebagai sayogia atas muslimin. Tengok dia terjemah tu. Dalam hadis tu dia kata haqqan 'alal muslimin. Haqqan ni maksudnya menjadi tanggungjawab ke atas orang Islam. Sayogia, sangat-sangatlah sayogia. Dia kata maksudnya dituntut sangat-sangat ke atas orang Islam ini. Maka sayogia akan sebagai sayogia ke atas orang Islam bahawasanya mandi ia pada hari Jumaat. Itu dia. Tuntut sangat-sangat. Sedaya upaya cuba kalau boleh sebelum pergi sembahyang Jumaat mandi dulu. Dia kata itu maksudnya haqqan 'alal muslimin. Dituntut sungguh-sungguh ke atas orang Islam supaya buat benda ni. Mandi sebelum pergi sembahyang Jumaat. Kata dia, wal yamassa ahaduhum min tibi ahli. Dan hendaklah menyapu seseorang daripada bau-bauan ahlinya dengan izinnya. Ataupun bau-bauan yang dibawakan oleh isteri kepada dia. Ataupun daripada jenis bau-bauan yang diberi pada isterinya. Biasalah. Bila sebut wangi, dia akan sangkut kepada orang perempuan. Kerana orang perempuan sangat suka kepada wangi-wangian. Maka ambil sepenuh sukanya orang perempuan kepada wangi-wangian ni, Nabi SAW sebut dalam hadis dia kata wal yamassa ahaduhum min tibi ahli.
Maka hendaklah seseorang itu menyapu minyak wangi daripada minyak wangi isteri dia. Isteri suka pakai wangi-wangian, minyak wangi hak isteri suka pakai tu sapu ke dia sama sebelum dia pergi sembahyang Jumaat ni. Fa in lam yajid fal ma'u lahu tib. Maka jika tiada didapati bau-bauan, kalau dia ni minyak atar, minyak wangi tak ada lah rumah dia, maka air, yakni mandi yang jadi ganti menghilangkan busuk badan itu, baginya adalah bau-bauan, yakni memadailah dengan mandi. Oh, itu dia. Dia kata kalau tak ada minyak atar, nak beli minyak atar pun tak ada duit, ataupun minyak atar ada rumah habis, tak sedap kata habis dah. Dia nak pergi sembahyang Jumaat ambil tengok botol kosong dan sebagainya, maka mandi bagi hilang bau busuk itu sudah memadai, dia kata. Jadi setidak-tidaknya hari Jumaat ini dimulai dengan mandi. Sebaik-baiknya setelah mandi lumuk pula dengan bau-bauan. Ini dituntut oleh Nabi SAW dan dia menjadi tuntutan agama dan dia menjadi sunnah Nabi SAW. Kata At-Tirmizi, bermula hadis ini hasan. Masalah membersih diri pada hari Jumaat dan memakai pakaian dan bau-bauan. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, maka kami menyukakan bagi seseorang bahawa membersih dia akan dirinya pada hari Jumaat dengan mandi. Imam Syafi'i pun kata macam tu. Dia kata kalau boleh mandi dulu sebelum sembahyang Jumaat. Kalau boleh buat yang tu, kami cukup suka, dia kata. Dan mencukur bulu-bulu dan mengerat kuku. Ini disuruh oleh agama. Sebelum nak pergi semayang tu, clearkan benda-benda ni kerana benda ni sunnah Nabi. Begitu. Dan menghilang bau-bauan yang busuk pada sekalian badan. Dan bersugi, gosok gigi. Dan sekalian barang yang memberi bersih akan dia. Kira bagi bersih lah. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, bagi bersih untuk nak pergi semayang Jumaat ni. Dan hendaklah mengharumkan dia. Dan bahawa menyapu ia akan bau-bauan serta sekalian itu jika kuasa ia atasnya. Kalau ada minyak wangi, pakai minyak wangi sebelum pergi sembahyang Jumaat. Dan mengelok pakaian sekadar kuasa atasnya. Dekat mana boleh pakai bagi elok, pakai bagi elok. Sebaik-baik pakaian untuk pergi sembahyang Jumaat ialah pakaian warna putih. Sebaik-baik pakaian untuk pakai waktu sembahyang Jumaat ialah pakaian yang berwarna putih. Begitu. Dan mengharumkan dia kerana menurut bagi sunnah Nabi SAW. Kita buat ni semua niat mesti satu. Niat dia ialah kerana nak ikut sunnah Nabi. Kerana bila kita ikut sunnah Nabi, itu tanda kita cinta kepada Nabi. Begitu. Dan janganlah menyakiti seorang yang menghampiri akan dia dengan apa kelakuan sekalipun. Dia kata hindarkan, elok daripada bagi orang sakit. Sama ada sakit cara fizikal, kita pijak kaki dia dan sebagainya, ataupun sakit hati, tak mahu. Nak pergi sembahyang Jumaat, jangan bagi orang sakit hati. Macam mana boleh bagi orang sakit hati? Mai lambat. Lepas tu langkah orang duduk depan sekali. Orang sakit hati. Orang duduk tengok kat belakang, dah mai lambat, duduklah belakang. Jadi orang jadi sakit hati ke kita. Perbuatan kita tu menyebabkan ada orang berasa sakit. Rasa buat macam tu. Hari Jumaat, siapa mai awal, pergi isi tempat depan. Siapa lambat, duduk kat mana ada tempat saja. Begitu. Dan begitu juga dia kata aku menyukakan baginya pada tiap hari raya dan aku suruh dengan dia. Dia kata hari raya pun lebih kurang tu jugalah adab yang hendak kita buat. Mula dengan mandi, pakai pakaian yang bersih, elok dan sebagainya, lumuk minyak wangi, kemudian baru pergi ke masjid untuk sembahyang raya. Dan aku membukakan dia pada tiap-tiap sembahyang jamaah. Dan aku suruh dengan dia. Kalau boleh, dia kata amalan yang kita buat pada hari Jumaat tu, buat pada tiap-tiap kali nak pergi ke masjid sembahyang jemaah. Lagi cantik, dia kata. Begitu. Dan aku sukakan dia pada tiap-tiap pekerjaan yang menghimpunkan manusia. Ataupun dia kata bukan pergi masjid saja, nak pergi tempat orang ramai. Buat lagu tu juga. Nak pergi ceramah misalnya. Nak pergi dengar ceramah macam tu juga. Mandi bagi bersih, pakai baju elok, pakai bagi wangi dan sebagainya. Pasal apa? Pasal bila kita pergi duduk celah-celah orang dan kita membawa bau yang tak selesa, orang terganggu dengan kita. Maka agama tak mau kita duduk ganggu orang. Walaupun gangguan dalam bentuk yang macam tu, agama tak suka. Begitu.
Tajuk baru dia kata bayan al-adad allazina wajabat alaihimul jum'ah. Yang ni bilangan orang yang wajib jemaah. Yang ni saya berasa malas nak baca. Pasal apa? Dia cerita last kali 3 muka ni dia nak abang kata sembahyang jemaah kena ada 40 orang. Dia nak abang yang tu saja. Kita baca juga sikit-sikit, kita cabut-cabut lah. Dia ulang-ulang benda yang sama. Tonton tengok muka surat yang sama, muka surat bayan al-adad allazina wajabat alaihimul jannah. Tonton tengok 1, 2, 3 kata Syafi'i. Panggilan yang ketiga. Kata Syafi'i diriwayatkan daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Katanya tiap-tiap qaryah yang ada dalam dia 40 orang laki-laki, maka wajib atas mereka itu Jumaat. Itu intipati dia nak abang dalam 3 muka surat ni. Kata Imam Syafi'i diriwayatkan orang bahawasanya Umar bin Abdul Aziz, ini khalifah Umar bin Abdul Aziz, telah kirim surat kepada Ahlul Miyah. Ini nama satu tempat pada barang yang antara Syam dan Makkah. Satu tempat yang duduk dia antara negeri Syria dan Makkah. Ada satu tempat tu nama dia Miyah. Umar bin Abdul Aziz telah kirim satu surat kepada penduduk negeri ni. Negeri ni dia isolated sikit. Dia negeri yang terpencil, orang tak ramai. Umar bin Abdul Aziz bila dia jadi khalifah, dia dapat tahu kata penduduk Miyah itu bilangan mereka ada cukup 40 orang. Maka dia kirim satu surat pergi dekat penduduk negeri itu. Surat tu berbunyi, dirikan Jumaat oleh sekalian kamu apabila sampai sekalian kamu bilangan 40 laki-laki. Itu arahan daripada khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini semua ambil sempena daripada perintah Nabi SAW suruh sembahyang Jumaat. Maka Umar bin Abdul Aziz buat satu surat. Dia kata kalau hampa ada 40 orang, maka hendaklah hampa buat sembahyang Jumaat. Tuan-tuan buka muka surat sebelah tu 239. Muka surat 239. Tengok kat bawah tu. Kata Asy-Syafi'i. Kata Syafi'i. Perenggan yang kedua daripada bawah. Kata Syafi'i. Dan jikalau bangun pergi mereka itu daripada khutbah. Nampak? Dan jikalau bangun pergi mereka itu daripada khutbah, maka hendaklah nanti akan mereka itu kemudian daripada khutbahnya hingga kembali mereka itu. Yang ni dia nak cerita orang sembahyang jemaat ada cukup-cukup 40 orang. Kampung tu ada cukup-cukup 40 orang. Kalau tergelincang seorang tak boleh buat jemaat. Baik, dalam kes jemaat ni, dalam kes kampung ni ada 40 orang cukup-cukup. Tiba-tiba tengah khatib baca khutbah, seorang bangkit pergi pancong. Ataupun seorang bangkit keluar pergi ke mana tak tahu. Maka hendaklah nanti akan mereka itu kemudian daripada khutbahnya hingga kembali mereka itu. Tunggu dia ni keluar ni, tunggu dia masuk balik. Pasal apa? Pasal tak cukup seorang tu menyebabkan jemaat tidak sah. Dia nak abang kata pentingnya ada 40 orang. Maka sukalah aku baginya bahawa dikembalikan khutbah lain jika ada ia di dalam waktu sebentar. Dia kata kalau sekiranya dia ni keluar sat. Dia kata maka ada baiknya tunggu sampai dia masuk sat lagi baru baca balik khutbah. Ataupun kalau baca juga tengok dia tak main-main, tak tahu dia pergi mana, satu sat lagi baru dia main. Dia kata maka hendaklah diulang khutbah itu. Ulang maksudnya ulang rukun. Ulang rukun khutbah, bukan ulang isi khutbah. Rukun khutbah ni wajib didengar oleh 40 orang ahli jemaat mengikut keputusan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Tuan-tuan, kalau khutbah jemaat berjalan, tak ada 40 orang yang dengar rukun dibacakan, jemaat tak sah. Dia kena ada 40 orang dengar rukun khutbah disebut. Alhamdulillah tu dia dengar. Kena ada 40 orang yang dengar. Kalau mai pakat tidur habis, tinggal 15 orang aja yang jaga, yang dengar rukun khutbah dibacakan, sembahyang jemaat, tetapi jemaat itu tidak sah mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Dia macam tu. Maka sukalah aku baginya bahawa dikembalikan khutbah, maksudnya ulang balik. Kalau sekiranya dia ni keluar, kemudian dia masuk balik, ulang balik khutbah tu. Kemudian sembahyang akan dia jemaat, barulah boleh buat sembahyang jemaat. Dia kata. Maka jika tiada memperbuat ia, nescaya sembahyang dia akan zuhur 4 rakaat. Itu dia. Kalau tak ulang balik khutbah tu,
Tak boleh buat sembahyang jemaah. Sebab apa? Sebab bilangan tidak cukup 40 yang mendengar khutbah dibacakan. Maka jemaah tak boleh buat, kena buat sembahyang lohor lepas pada tu. Dan tiada harus bahawa ada antara khutbah dan sembahyang itu perceraian yang jauh. Antara habis khutbah dengan nak sembahyang, dia tak boleh break lama. Dia tak boleh renggang masa lama. Yang dimaksud dengan perceraian yang jauh tu, kalau tuan-tuan buka dalam kitab fiqh, dia jelaskan di sana. Maksudnya ialah tempoh masa sembahyang 2 rakaat. Raka'ataini khafifataini. Dia kata 2 rakaat yang ringan. Tempoh masa tu. Tak boleh lebih pada tu. Dah habis khutbah, khatib turun. Khatib turun. Dia kata saya tak boleh gagal. Saya nak kena pergi wilayah kan. Misalannya begitu. Mana nak tahu kalau nak jadi. Khatib habis baca khutbah. Dia turun mai tu patut dia pergi jadi imam. Dia turun. Dia kata tak boleh tahan. Nak perut dia. Tunggu saat dia keluar pergi. Dia nyonya dia masuk kancang. Renggang masa daripada hadis khutbah dengan mula takbir sembahyang Jumaat tu, renggang masa tu tidak boleh lama. Tidak boleh lebih lama daripada kadar sembahyang sunat 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat ringan berapa minit kita kata? Kita kata 3 minit. 2 rakaat ringan kita kata 3 minit. Ya. Kalau lebih pada 3 minit dia pergi, duk tunggu 10 minit baru keluar daripada pancok, dah ambil ayat sembahyang, main nak sembahyang lain. Tak boleh dah. Jemaah tu tak mahu. Pasal apa? Renggang masa tidak boleh lama. Dia kata lama diukur dari segi apa? 2 rakaat sembahyang yang ringan. Kecuali kalau dia turun tu, dia kata saya tak boleh tahan, saya nak kena pergi bilik ayam Ustaz, ada orang lain boleh ganti. Dan orang lain ganti itu memang bilangan lebih daripada 40 orang, maka sembahyang Jumaat itu sah. Kalau tak ada orang ganti, nak kena dia juga jadi imam. Dia kata tak apalah, saya nak pergi pancok Ustaz ni, tolong jadi imam Ustaz. Kau ni kata tak mau, kau ni kata tak mau, kau ni pakai dua lari berebut pisau belakang, takut. Pakai semua pakai tak mau jadi imam. Tak apa Ustaz, pergi dulu bilik ayam, kami tunggu 10 minit habis. Kena buat sembahyang lohor. Itu ceritanya. Kata Syafi'i, dan jika berkhutbah Jumaat dengan mereka itu, padahal mereka itu kurang daripada 40 laki-laki. Ni nikih ni masih lagi berkisar tentang bilangan 40. Dan jika berkhutbah Jumaat dengan mereka itu, padahal mereka itu kurang daripada 40 laki-laki. Kemudian berhimpun 40 dahulu daripada masuk ia di dalam sembahyang. Nescaya sembahyang akan Jumaat itu akan zuhur 4 rakaat. Masa khatib baca khutbah, ada 39 orang je, tak cukup seorang. Habis khutbah, masa nak sembahyang Jumaat, mai seorang lagi, cukup 40. Boleh tak boleh buat Jumaat? Tak boleh. Dia kata, walaupun masa nak sembahyang cukup 40, tapi masa khutbah tadi tak cukup 40, maka tidak boleh buat Jumaat. Dia mesti ada 40 orang yang mendengar rukun khutbah dan bersama-sama dalam sembahyang. 40 orang tu daripada mula khutbah sampai habis rakaat pertama sembahyang, mereka ada. Kalau masa khutbah tak cukup orang, masa sembahyang cukup orang pun tak boleh buat sembahyang Jumaat. Dia kata kena buat sembahyang zuhur juga. Dan tiada aku fikirkan akan dia memadai daripadanya, sehingga berkhutbah dengan 40 orang dan memulai ia akan sembahyang dengan mereka itu, yakni dengan 40 orang juga apabila takbirnya. Itu dia. Mesti ada 40 orang ataupun lebih masa mula khutbah, sampailah ada 40 orang juga masa takbiratul ihram dan juga rakaat yang pertama. Tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i wajib berjemaah 40 orang sehingga habis rakaat pertama. Masa rakaat kedua kalau kurang tak apa. Ini dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, wajib berjemaah 40 orang ataupun lebih dalam sembahyang Jumaat ni hanya pada rakaat pertama. Dan katalah masa nak sembahyang Jumaat mula tu ada cukup 40 atau 45 orang. Kemudian si imam takbir Allahu Akbar kata, baru duk baca Fatihah dalam sembahyang Jumaat rakaat yang pertama, dum kata bunyi aksiden di luar. 10 orang pakat lari keluar. 10 orang pakat lari keluar pergi nak tengok aksiden apa. Bilangan hak sembahyang 45 tolak 10. Dah tinggal 35. Sembahyang Jumaat itu tidak sah.
Tapi kalau tengah duduk semayang, dah habis dah rakaat pertama, ni duduk berdiri, rakaat kedua dah, dum kata bunyi insiden. Ada 10 orang lari keluar. Orang mengaji tak habis. Gedung kata bunyi, 10 orang lari keluar, tinggal 35 orang. Sedangkan itu dah rakaat kedua semayang Jumaat. Jumaat itu sah. Ini qaul yang muhtamad di dalam mazhab Asy-Syafi'i begitu. Baik. Dan kata Imam Asy-Syafi'i, dan tiada aku suka pada 40 itu, melainkan mereka yang aku sifatkan atasnya fardu Jumaat, iaitu daripada laki-laki yang merdeka, lagi baligh, lagi ketiadaan hilang akal, lagi muqim, tiada musafir. Ini syarat yang Imam Syafi'i gariskan. Mesti ada syarat-syarat tu, barulah mereka ni boleh dikira sebagai bilangan 40 di dalam sembahyang Jumaat. Kemudian bawah tu semua pun dia duk cerita pasal 40 orang lah. Okey, saya baca lah. Kita baca banyak-banyak pun tak lagi, dia nanti pening pula. Okey. Baik, habis. Dia kata bihamdillah wa husni taufiqih. Telah tamat juzuk ketiga bagi kitab Bahrul Madi ini dan mengiringi juzuk keempat. Awal babnya Al-Aidain sehingga Abu-Abu Zakah.